Okay, jadi saya teruskan. Sebelum saya teruskan dengan soalan, saya nak promote sikit. Depannya ada jualan buku terpakai, buku kayu bangkit dan buku antithesis. Depan ni boleh lah tengok-tengok beli Dan boleh lah order air ke apa nak minum. Kita meraihkan lah tuan rumah dah bagi izin kita guna kan. Kita bayar sendiri. Okay, jadi ada lagi soalan-soalan yang nak diajukan kepada Abang Rosli. Okay, silakan Sadiq. Sadiq, antara parti lah, parti kerajaan atau parti bangkang, ada tak dia orang buat macam satu manifesto atau satu perubahan untuk golongan KU? Ada tak dia orang pergi mengubah orang KU untuk buat satu sistem perubahan lah untuk KU, pembangkang kerajaan? Aku dua-dua tak buat. Sebelum tu saya nak bagi tahu bahawa Okey Bangkit satu gerakan massa yang menganut ataupun secara jujurnya memegang konsep politik kewarganegaraan. Bila kita cakap tentang politik kewarganegaraan, kita tidak tanya seorang itu ataupun OKU tu, kau mazhab kau warna apa? Hijau, merah, kuning, biru, macam hantu jebalang. Kita tak tanya yang tu. Sebab OKU adalah warga negara yang sah. Kita ada kad pengenalan tau. Selain kad OKU, kita bukan pendatang haram. Kita sah dan diiktiraf dari sisi perlembagaan persekutuan. Jadi memang ada percubaan-percubaan untuk memahamkan. Terus kata kita nak memahamkan isu OKU ini bukan hanya kepada masyarakat awam saja. Masyarakat awam akan terjemahkan kesedaran dia melalui apa? Melalui jangan letak motor di atas lain kuning orang buta, ataupun jangan cilok parking OKU kursi roda. Itu level orang awam. Tapi kalau level ahli politik pun cilok parking OKU, agak-agak macam mana? Tapi kita perlukan orang politik untuk meletakkan dasar-dasar yang betul berkaitan isu OKU. Ataupun malah yang lebih radikal, kita mahu OKU sendiri terlibat dalam merumuskan dasar-dasar berkaitan OKU. Saya tadi tertinggal beg dalam kereta kawan tadi. Saya ada bawa satu alat yang pernah dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Yang ini alat pengukur duit. Korang mesti tak pernah tengok. Saya cakap sesuatu terang, itu memang rare. Kalau ambil gambar semua orang akan like, saya pasti dia boleh dapat like 1000 saya boleh dapat. Saya dalam beg tadi saya ada bawa. Dia satu jenis lipatan dia sekitar tahun berapa? Saya cakap dalam 2001 atau 2002. Lama, itu memang koleksi peribadi lah. Dia bagi percuma. Di mana alat pengukur duit ni digunakan untuk ukur duit bagi orang buta lah. Tapi akhirnya alat tu tak praktikal bila munculnya duit RM20. Apa yang saya nak maksudkan bahawa sebenarnya betapa di perangai Malaysia ni, tak kira lah parti apa, dia buat dasar-dasar berkaitan OKU tetapi tidak merujuk OKU, tak bawa berbincang. Bila buat bangunan, dia panggil kami untuk buat audit akses. Tapi sepatutnya bila kena buat audit akses? Sepatutnya sebelum planning. Memanglah kita tak pandai engineering bla bla nak buat peta tu lah peta. Tetapi dia dah ada yang disebut sebagai universal design. Bila buat ramp, bukan orang kursi roda saja yang akan guna. Korang yang sakit lutut pun guna. Takkan tak pernah sakit lutut kan? Yang ibu mengandung pun guna. Tak perlu malu-malu pun. Jadi itu dikatakan universal design. Jadi problem dekat sini, bila OKU tidak terlibat untuk meletakkan
ataupun memutuskan dasar-dasar berkaitan isu dia. Setelah buat baru panggil OKU. Sekarang ni bila keluar duit RM20, Bank Negara baru tanya OKU, betul sesuai, boleh tak OKU buta ni kenal tak RM20 ni? Jadi akhirnya membazir, akhirnya tak praktikal. Akhirnya bila buat satu bangunan yang tak ikut spesifikasi yang betul, tak sesuai untuk OKU, buka balik. Kan buang masa. Dalam global village, masyarakat dunia sekarang ni, masyarakat mahu hak dan partisipasi mereka diterima, perlu mendengar. Sebab tu misalnya di dalam konteks sebelum saya sentuh tentang ahli politik tadi, saya nak tengok dalam konteks bawah dulu. Dalam konteks ahli majlis pembenaran, berapa banyak OKU terlibat dalam ahli majlis pembenaran dalam PBT? Tak banyak. Untuk semak dan imbang, check and balance, penyaluran bantuan ke apa, senator. Ramai orang kata Senator Ismail Saleh adalah senator pertama. Ramai orang kata macam tu. Sebenarnya tak. Senator pertama adalah Fatmawati sekarang. Dia betul-betul dilantik berdasarkan kota OKU. Sedangkan Allahyarham Dr. Ismail Saleh dilantik kerana kota ekonomi. Dan kebetulan dia cacat. Dan kebetulan akta OKU baru nak dibentang. Itu saja. Itu game. Jadi ahli politik kena licik. Ya betul, saya sendiri, kawan-kawan dan saya sendiri pernah mengadakan satu jam taklimat tertutup dengan ahli parlimen, dan kami jemput kedua-dua belah pihak, daripada pihak pakatan dan pihak kerajaan. Tanpa saya mahu menyebut orang-orang yang ada dalam tu, cuma saya nak bercerita tentang macam mana persepsi ahli parlimen Malaysia yang anda pilih itu sangat jahil terhadap isu OKU. Mana dia hanya berfikir bahawa OKU ni cukup kita bagi satu tempat, kita bagi dia makan. Itu je. Kita datang present kat dia, okey, YB, ini CRPD, Malaysia tak ratifikasi CRPD lagi, utamanya optional protocol. Malaysia CRPD ni bertentangan dengan Akta Papa 1977, bla 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 bla. Okey, pasal ni CRPD bertentangan dengan Akta Papa, Akta Papa perlu dimansuhkan. Lepas tu kita main sentimen lah. Kita kata okey YB, ini ada macam sedau yang wanita tu kan, sedau. Okey, masa tu dia orang buat agenda wanita Malaysia, AWM. Kita sebut gini dasar, okey, pembangunan wanita begini. Lepas tu kita lontarkan keperluan tentang apa? Kementerian Orang Kurang Upaya. Lepas tu ada yang tanya, nanti orang asli minta macam mana? Biarlah kalau dia nak minta, tak apa. Tapi kita minta, rasional dia macam ni, bla 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 bla. Rasional yang pertama, OKU berkembang. Hari ni YB jadi okey, esok jadi OKU. Tambah U saja. Sentiasa berkembang. Jadi anggaran dulu PBB 10%, sekarang dah naik 15%. Itu rasional. Lepas tu tak malu ke kita dengan India, yang kita kata yang sangat miskin, dengan Thailand yang nak buat dalam proses, mungkin dah buat sekarang pun, Kementerian Orang Kurang Upaya.
Saya tanya, berapa banyak ahli parlimen di Malaysia yang bercakap isu OKU? Baca balik handset parlimen, bagaimana kualiti dia. Kalau ahli parlimen ataupun ada kebetulan hari itu seorang senator dalam perbincangan tertutup kita tu boleh tanya, boleh kata patut kita kena cadang kerajaan supaya wujudkan hal orang kurang upaya dalam Kementerian Pembangunan Wanita. Saya kata, alamak, dia ni tak baca kitab rasanya, tak tahu apa ni, tapi jadi senator, jadi ahli parlimen. Itulah standard ahli parlimen kita. Tapi kita jangan marah pada dia, kita jangan marah pada mereka. Mereka lahir tu kerana kita masyarakat yang tak berapa pandai ni, lalu lahirlah orang macam mereka. Kita tak jadi warga masyarakat yang cerdas, yang menilai dan nak jadikan yang pemimpin yang terbaik. Tak. Jadi kesimpulan saya tadi, bahawa memang tak ada ahli parlimen atau ahli politik baik dari kalangan belah sini atau belah sana yang ada kesungguhan. Mungkin adalah beberapa usaha sedang dibuat oleh beberapa orang kawan dan saya sendiri sebab tetap ada kepentingan dan keperluan untuk kesedaran orang politik, supaya mereka cakna di samping golongan intelektual, agamawan. Ni agamawan satu hal juga. Yang baru-baru tahun lepas ada pula agamawan yang menjadikan kecacatan sebagai bahan lawak dalam ceramah. Ustaz, bukannya kita yang tak ustaz ni yang buat. Jadi macam mana? Jadi terima kasih undangan kepada Bang Rosli Ibrahim. Jadi saya kira jelas lah hari ni siapa yang hadir memang bertuah sebab dapat dengar sendiri penjelasan daripada orang yang duduk dalam kelompok ataupun komuniti orang kurang upaya. Jadi saya kira saya boleh tutup dah soalan sebab dah 10.45 nanti nak tengok-tengok bayar minum apa semua lagi. Jadi saya harap sebenarnya program yang kita buat ni kita jarang. Kita bukannya buat berkala tau. Jadi macam satu isu, okay, kita panggil satu malam ni. Jadi selepas balik pada program ni, tanggungjawab masing-masing lah untuk sama ada merealisasikan daripada sudut penulisan ataupun gerakan massa dan sebagainya, untuk kita sama-sama munculkan sistem tadi yang Abang Rosli cakap. Maksudnya kita nak lahirkan masyarakat, bermula pada masyarakat atau individu kita sendiri. Terutamanya kita mahasiswa Islam kan, belajar di Universiti Islam. Okey, jadi boleh lah saya tutup lah. Jadi terima kasih